Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 24 hari bulan 12 2020, bagi kita di pondok ini, kita namakan hari ini dalam sejarah. Sebab apa? Kerana pada pagi Rabu 24 hari bulan 12 2014, hari air masuk masjid, naik atas rumah kita. Allahu Akbar. Kita doakan supaya peristiwa itu tidak berulang lagi, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung perbincangan kita dalam kitab Rahmatun Muhdatun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada umat ini. Maka telah banyak kita bincang tentang rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelbagai pihak. Maka tidak ada yang lain yang boleh kita keluarkan kata-kata di mulut kita kecuali berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, lafaz-lafaz selawat yang sahih telah kita keluarkan dalam risalah kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil baca, dalam Facebook pun ada. Boleh cari selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita yang ke siri Rahmatan lil Alamin yang ke-20 ini. Tajuk dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'yuni ahli kitab. Cerita tentang Nabi, ajaran dia, khalqan wa khuluqan, sifat akhlak dan sifat pribadi, kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sama ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sudah ada dalam kitab mereka sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala nak jatuhkan hujah ke atas mereka, ke atas puak-puak ahlul kitab ni, supaya mereka reti, mereka sedar bahawa mereka sudah ada maklumat, tapi kata orang tahu buat-buat tak tahu. Ini bahaya. Orang tak tahu sungguh lain. Ni puak ahlul kitab ni tahu buat-buat tak tahu. Muqaddimah kepada perbincangan kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian. Dia panggil al-ahdu. Ambil perjanjian ke atas nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi sedang mereka hidup, maka mesti mereka beriman, menyokong dan mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kata saya dulu, saya makan garam dulu daripada awak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak mau ikut. La, mesti ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Ini kita yang tidak Nabi ni pula pandai-pandai tak mau ikut. La, kita kata itu satu kesilapan besar yang berlaku kepada mereka. Perjanjian ini sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tanda suratu Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Allah kata wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan nabi-nabi yang dahulu. Nabi ini semua nabi yang kita dah belajar dulu bilangan dia, yang ada riwayat 124,000 orang. Bila Allah Ta'ala beri kepada mereka kitab dan hikmah, kemudian datang Rasul musaddiqul lima ma'akum, Rasul yang akhirnya datang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah, kamu mesti beriman dengan dia, mesti menyokong. Ila akhiri al-ayah. Ayat ini surah Ali Imran ayat 81. Maka an-nabiyyin di sini syamilan lil anbiya'i wal mursalin alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Mana semua nabi. Sebagaimana yang telah disebut daripada Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas dan lain-lain ulama tafsir, ma ba'asallahu nabiyyan minal anbiya, Allah Ta'ala tak bangkit mana-mana nabi daripada Adam sampai Nuh dulu sampailah ke akhir. Allah Ta'ala akan mengambil perjanjian dengan mereka. Apa janji? Kalau jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti sokong, mesti bantu dia. Tapi tak jumpalah di alam nyata. Mereka jumpa bila? Pada malam Nabi kita Mi'raj, mereka berkumpul di masjid, dan ketika itu para anbiya alaihimus salatu wassalam telah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Jadi kata di ulama tadabbur kata seolah-olah itu majlis pertabalan. Maknanya nabi-nabi yang kata, Muhammad sekarang giliran kamu. Ibaratnya begitu. Maka sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diperkenalkan dalam kitab-kitab mereka. Kejadiannya, sifat akhlak dia sudah ada. Manakala jumpa, dia akan kenal. Insya-Allah beberapa siri pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ulama ahlul kitab dan juga sama ada Yahudi atau Nasara yang memperakui perkara ini. Kita coba lihat nanti insya-Allah. Jadi orang yang jumpa Nabi tak mau masuk Islam di kalangan ahli kitab bukan kerana tak tahu, tapi kerana kerah kepala, hasad dan perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dengki, kerah kepala, apa kita nak kata lagi? Tak mau ikut, itulah. Maka contohnya, tanda tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89, Allah kata apa? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Jadi ahlul kitab dia ajar macam-macam ke buat kafir. So kita tanya Nabi itu, tanya ni. Falamma ja'ahum ma 'arafu, bila dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan, dia tahu Nabi betul, apa boleh buat? Kafaru bihi, mereka kafir. Sepatutnya amanu bihi, beriman, tapi dah terbalik. Orang kata terbalik, orang Kelantan kata terbalik kuat. Botak, nunginya tak mau ikut. Allahu akbar. Gabar dia nunginya ni? Ni hak kepala bawah kaki atas. Itu orang Kelantan kata nunginya. Itu terbaliklah. Baik, banyak lagi ayat lain bagi para pelajar pengkaji tanda. Dalam surah Al-A'raf 157 sama juga. Dalam suratul Baqarah 146, Allah Ta'ala sebut, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Golongan yang kami beri pada mereka kitab,
Ini penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Puak-puak hak aku beri kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak dia sendiri. Bahkan setengah ulama tafsir kata mereka kenal Nabi lebih daripada kenal anak dia sendiri. Sebab anak dia belum tentu anak dia. Boleh jadi bini dia buat dengan orang lain. Tapi Nabi sifat dia zahir, jelas, nyata. Tidak ada yang tersembunyi. Apa boleh buat? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sekumpulan daripada mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Inilah dicela, dikutuknya ahlul kitab sebab apa? Sebab mereka tahu mereka sembunyi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu sembunyi benda benar tak mau cakap, di akhirat esok dahsyat. Berputar jalan perut dia dalam neraka, busuk. Ahli neraka kata neraka ni busuk dah, perut dia ni lebih busuk lagi sebab dia tahu benar tak mau cakap. Allahu akbar. Itu 3 ayat. Daripada Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, orang tanya dia, apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, wallahi innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'dhi sifatihi fil Quran. Sudah ada sifat Nabi dalam kitab Taurah, sebahagian daripada yang Allah Taala ulang balik dalam Quran. Apa dia? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami utuskan engkau menjadi saksi, pemberi khabar gembira, pemberi amaran kepada orang kerah kepala. Wa hirzan lil ummiyin, penjaga kepada orang yang ummi, yang tak membaca tak menulis. Fa anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fazzin wala ghalizin. Ini sifat Nabi. Bukan sifat kasar, sifat keras, bengis, tidak. Wala sakhabin fil aswaq. Nabi kita tidak ini bertempik di pasar. Ini kita kalau pergi pasar, tengok orang jual ikan ke jual ubat, oh bergagi-gagi kan lah. Wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati. Nabi kita orang buat jahat ke dia tak balas jahat. Bahkan dia doakan orang itu supaya jadi baik. Walakin ya'fu wa yaghfir, dimaafkan, diberi kemaafan. Ini di antara sifat Nabi. Hadis dalam Bukhari panjang lagi. Yang pentingnya sebahagian sifat ada dalam kitab Taurat, ini sebahagiannya. Bahkan dalam kitab Taurat Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fath ayat 29 tentang sifat Nabi dengan para sahabat. Muhammadur Rasulullah, akhir ayat Tuhan kata apa? Wa zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Quran. Sifat Nabi sudah jelas. Yang tak jelasnya orang yang buta ke mata dia, maka orang itu tak jelas. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada kisah yang tadi muqaddimah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat Nabi dalam kitab mereka, sama ada Taurah atau Injil. Sekarang ini kita pergi kepada kisah yang diriwayatkan oleh orang Yahudi yang masuk Islam. Maja'an ahbaril Yahud. Mana kita ambil ni kisah yang dicerita oleh ulama-ulama pendeta Yahudi, 2 kategori. Satu, man aslama, mereka yang masuk Islam. Cerita yang kedua, hak tak masuk Islam. Kita dengar dua-dua, biar mantap kita punya maklumat. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Cerita yang pertama, cerita Abdullah bin Salam, ulama Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu anhu. Kata Anas, apabila Abdullah bin Salam ni dengar Nabi sampai Madinah, dia pergi selalu. Panjanglah riwayat dia nya. Dia kata dia tengok muka Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia kena dah muka ni betul,
Sifat Nabi, orangnya comel begini-gini, sama. Cuma dia nak test ilmu Nabi, betul ke tidak? Takut kata orang pelanduk dua serupa. Kita nak tengok ilmu dia betul ke tidak. Maka dia bertanya. Dia kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku nak tanya kepada kamu 3 soalan, kalau kamu tak ada soalan ni boleh jawab kecuali Nabi. Orang lain kelentong-kelentong, mati kaki kata orang. Rebah beleping, tak boleh jawab. Kalau orang mengaku jadi Nabi, tak jadi apa dah. Yang pertama, tanda ni pelajar. Soalan menarik ni. Soalan yang pertama, apakah awal-awal tanda kiamat besar nak sampai? Mula-mula kiamat besar nak mari, apa tanda? Soalan yang kedua, apakah permulaan makanan yang dimakan oleh ahli syurga? Dia makan berapa? Kalau kita pergi hotel dia panggil welcome drink, dah. Ada air yang mula-mula minum tu. Jadi ahli syurga masuk syurga tu hidangnya apa mula-mula start makan? Sedap ni. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Soalan yang ketiga, mendedahkan rahsia. Dengar ni. Rahsia dianya, bagaimana kita nak tahu? Tak? Sebab apa anak ada kalanya ikut ayah, rupa dia, ada kalanya macam mak dia, macam Umi. Budak ni macam muka mak dia ya. Senyumnya dengan lesu pipiknya, dengan keni lutut dia ada belakang tak? Kadang-kadang macam abah, kadang-kadang macam Umi. Macam mana rahsia? Apa sebab? Dengar. Lepas dia tanya 3 soalan, Nabi pun jawab. Khabbarani bihinna anifan Jibril. Alhamdulillah. Soalan kamu tadi, baru Jibril datang bagi jawapan. Kata dia Alhamdulillah, zaka adubul Yahud. Jibril ni musuh Yahudi di kalangan malaikat. Malaikat Yahudi anti pada Jibril. Sebab Jibril ni banyak waktu benda masalah. Tak kira lah, mau anti tak anti pun, yang betulnya Jibril datang beri jawapan kepada soalan kamu. Jawapan yang pertama, ana ringkaslah, kalau tidak panjang. Banyak lagi ni. Tanda-tanda awal kiamat, api keluar daripada masyrik, timur, menghalau orang ke arah barat. Duduk situ. Mana api yang keluar, dia jalan sekali dengan orang. Halau semua orang pergi ke tempat mahsyar. Siapa tengah hari letih, api tu berhenti. Orang pun berhenti, rehat. Lepas ni sambung pula berjalan. Mana api tu ikut. Jawapan yang kedua, makanan, permulaan makanan ahli syurga, faziyadatu kabidi hutin. Hati ikan. Kita ni kalau telur ikan ngaji makan tak? Hati ikan pernah makan? Siapa dia pernah makan hati ikan? Tak ada jumpa. Akan lagi cari tengok. Tak jumpa cari. Soalan yang ketiga, ini hak buka rahsia ni. Wa amma syabahu fil walad. Anak serupa dengan abah ke serupa dengan umi. Fa innar rajula iza ghasyal mar'ata fasabaqaha ma'hu. Apabila duduk suami dengan isteri, maka yang isterinya sudah dulu. Kana syabah fasabaqaha, mana suami sudah dulu, mana anak dia nurut abah. Kalau ibu sudah dulu, anak dia nurut ibu. Balik tengok rumah malam ni. Siapa dia bisa? Mana ramah tengok. Perhati tengok. Hak ni abah, hak ni umi. Boleh cek tengok. Ini hadis sahih ni. Baik. Bila dengar jawapan mantap ini, qala Ibnu Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Selalu masuk Islam. Makna dia cukup dah. Hak dia nak cari bukti tadi sudah jelas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dimaklumkan oleh Abdullah bin Salam, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qaumun buhtun. Yahudi ni, bangsa aku ni, kaum yang tak lekat janji, tak lekat ikrar. Kerah kepala. Satu masa Rasulullah sallallahu panggil ketua Yahudi mari, biar saya sembunyi di sebalik tabir. Rasulullah tanya mereka, siapa Abdullah bin Salam?
Oh, dia panggil nak teh market tengok. Jadi Nabi panggil satu masa, Yahudi beberapa orang mari. Abdullah bin Salam sembunyi di sebalik dinding tabir. Maka Nabi bertanya, ya ma'syaral Yahud, ayyu rajulin Abdullah bin Salam? Siapa dia ke Abdullah bin Salam ni? Aku dengar hebat sangat. Dia kata, Muhammad, khairuna wa ibnu khairina. Oh, inilah orang yang paling baik di kalangan kami, anak orang baik. Orang yang paling mulia, anak orang yang paling mulia. Dia puji naik 7 lapis langit. Nabi kata, ara'aitum in aslama? Apa kamu rasa kalau dia masuk Islam? A'azahullahu min zalik. Allah Ta'ala lah melindungi dia. Mana boleh masuk Islam? Dia tuan guru kita. Nabi pun ulang balik soalan. Yahudi jawab lagi. Orang baik, anak cucu keturunan jauh. Keluar Abdullah bin Salam daripada ini. Ya ma'syaral Yahud, mu kenal ke aku? Mu kata aku ni orang baik, orang benar, orang ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap, Yahudi cekak pinggir bangun. Hei, syarruna wa ibnu syarrina. Allahu akbar. Muhammad, mu nak tahu dia ni lah orang yang paling jahat di kalangan kami, orang paling tak juru, keturunan jahat lagi. Sudah. Saning baru. Mu puji naik 7 langit, lo ni dia henjar siapa bumi langit gitu, bumi kita je. Faqala, kata di Abdullah, hakaza kuntu akhaf ya Rasulullah. Tengok apa yang saya bagi tahu perangai Yahudi. Nabi pun faham. Hazal hadis rawahul Bukhari kitabu ahadisil anbiya. Masya-Allah tabarakallah. Itu cerita Abdullah bin Salam. Baik. Ada riwayat kata, aku bersaksi bahawa dialah Nabi. Hak ada dalam kitab Taurat kita ada. Marah hak Yahudi. La kazabta, dia kata, bohong. Panjal. Hadis ini dari riwayat lain, riwayat Ahmad. Yang pentingnya cerita Nabi ini sudah ada dalam kitab Taurat, disaksikan oleh ahbarul Yahud, pendeta Yahudi yang sangat alim yang masuk Islam. Dia kata ada dalam kitab Taurat. Seronok. Itu yang pertama. Hak ni rasa biasa dengar ni. Tak. Hak cerita Abdullah bin Salam ni selalu dah kita sebut. Cerita yang kedua ni jarang sebut. Ada cerita menarik. Tanda sikit ni. Cerita yang kedua ni nama dia Zaid. Tulis Zaid bin Sa'nah. Apa aja sikit. Sin ain ta nun ta Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Kata di Zaid, dia cakap dengan Abdullah bin Salam, sama-sama tok guru belaka ni. Sama-sama tuan syekh. Dia kata innahu lam yabqa min alamatin nubuwah. Tanda-tanda kenabian hak ada dalam kitab Taurat kita, sama-sama tuan syekh, aku tengok belaka dah ada dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad araftuha fi wajhi Muhammadin. Aku tengok muka dia, muka dalam kitab Taurat. Huwa. Kecuali 2 perkara lagi aku tak tengok. Ini lain dia. Macam Abdullah bin Salam tadi, kan? Dia ditanya 3 soalan. Zaid bin Sa'nah, dia kata dia nak tengok perbuatan Nabi, perangai Nabi. Sebab dia kata aku tengok dalam kitab Taurat, yasbiqu hulmuhu jahlahu. Sifat lemah lembut Nabi mengatasi sifat kemarahan dia. Perbuatan orang panggil beken dia tak lemah lembut. Wala yazidu syaddatul jahli ali illa hulma. Kalau orang mari provokasi ngenak dia, lagi bertambah lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku nak tahu 2 ni. Jumpa 2 ni, aku masuk Islam. Menarik ni. Habislah cerita. Kisah ni panjang, dengar.
Maka Nabi bersama dengan Sayyidina Ali keluar daripada rumah dia nak pergi satu tempat. Tiba-tiba datang orang Badui, orang kampung mari naik kenderaan, wallahu a'lam tak sebut ni. Donki ke, naik kuda ke, yang penting ala rahid, naik kenderaan. Dia kata mari lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, qaryatu bani fulan qad aslamu. Qaryah nu, satu qaryah ni, bani ni masuk Islam. Aku janji dengan mereka, kalau mereka nak masuk Islam, esok aku nak bagi bantuan. Oh, macam kita kalau masuk Islam bagi sumbangan. Mereka ni masuk Islam dalam keadaan mereka sangat susah. Oh, asabahum syiddatun wa qahtun, kering, tak ada makanan, rupuk pun kering ni, musim kemarau. Jadi saya bimbang Rasulullah, kalau saya tak bawa pergi makan esok seperti yang saya janji, takut dia lari daripada Islam. Maklumlah mu'allaf, tak? Mu'allaf ni yang masuk Islam tu mungkin kerana nak benda, mungkin kerana macam-macam. Dia belum kenal lagi, belum merasai kemanisan iman. Jadi kalau Rasulullah ada apa-apa barang, marilah saya balik ataupun hantar pegawai kita ni, ikut saya, kita pergi bagi bantuan kepada ahli qaryah. Allahu Akbar. Nabi pun tengok kiri kanan sahabat-sahabat dia. Kata di rawi ni, Nabi tengok ke Sayyidina Umar. Umar, ada apa di Baitul Mal kita ni? Dalam gedung khazanah negara ada tak makanan kita nak hantar ke kapur ni, hok baru masuk Islam ni, mu'alaf ni. Umar kata, ma baqiya, tak ada apa Rasulullah, kosong. Tak ada makanan ni, janji ni nak tunai payah ni. Sudahlah. Zaid ada dekat tu. Zaid duduk dengar. Dia kata, sekarang ini aku berpeluang untuk nak cek Nabi dua sifat tadi. Tak marah bila diprovokasi, kalau marah tidak melampau, terkawal. Baiklah, dia kata gini, ya Muhammad, nak ke tidak menjual kepada aku tamar daripada kebun sekian-sekian yang comel sampai ke tempoh yang akan datang. Maknanya jual lah ni, aku bayar. Nabi kata lah, tapi aku boleh jual tamar sekian-sekian hak milik kita pada tempoh yang dijanjikan. Yahudi ni, Zaid kata, naam, boleh, saya setuju. Nabi pun jual, aku pun ambil tali pinggir aku, keluar duit dia, serah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Nabi pun ambil duit ni, beri kepada duit Badui tadi supaya balik pergi beli makanan, bawa balik, pergi bagi. Selesai. Kata Zaid, bila sampai tempoh 2 hari lagi, nak sampai tempoh yang dia janji Nabi nak bayar balik duit dia, dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan masa tu ada kematian, orang Ansar mati, Nabi ada di kubur. Nabi ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Umar, Osman dan beberapa orang sahabat lagi ada. Ramai. Selesai solat jenazah, Nabi duduk sandar dekat dinding. Aku pergi pegang kain dia, pegang baju dia. Aku tengok dengan muka celek. Ni Zaid kata, wa nazartu ilaihi biwajhin ghaliz. Aku celek mata dia. Muhammad, bila nak bayar hutang aku? Dia buat depan orang ramai. Bila nak bayar hutang aku? Aku tahu anak beranak Abdul Muttalib ni memang kaki tak bayar hutang. Ayat provokasi ni. Sayyidina Umar celek mata. Umar ada sekali. Duk lelah kata ni, tengok ni. Mata Umar taduran kal falaki al mustadir. Duduk musing atas muka aku, mata Umar duk tengok celek. Dia ni kecek pelek. Allahu akbar. Tengok. Umar berkata, "Ai adu Allah, ataku." Mu cakap lagu ni dengan Rasulullah ni. Umar marah dah. Umar pun celek tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lagu mana? Minta izin nak
Nak ni dah. Umar nak pergi selalu. Rasulullah tengok pada Umar. Nabi paling ke Umar dalam keadaan tenang. Tu ada. Dia kata, ya Umar, inna kunna ahwaj ila ghairi hadza minka ya Umar. Umar, aku bukan nak kebaikan kamu. Kedebamu lagu ni ya Umar. Aku nakmu ikut dia ni, gi bayar hutang dia dan tambah lagi 20 gantang. Masya Allah. Contohnya kita kata kita berhutang dengan dia ni berapa? 100 gantang. Mu gi bayar 100, tambah 20 lagi. Sebab mu tengok muka dia celek mata tadi, mu bayar 20 gantang lagi, ganti rugi dia ni, kamu telah menakutkan dia. Sudah. Qala Zaid fazahaba bi Umar. Umar pun jalan dengan Zaid. Gi bayar, sudah bayar hak dia, lepas tu dia tambah lagi 20 gantang. Kata dia Zaid, mahadi, apa lebih ni? Aku nak hak aku je. Hak lebih aku tak minta. Umar kata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintah aku bayar lebih 20 gantang ni sebab aku telah menakutkan kamu tadi. Aku celek matamu tadi, jadi aku bayar ganti rugi. Allahu akbar. Zaid tersenyum. Umar, ta'rifu ni? Mu kenal aku ni? Mu kenal aku siapa Umar? Rupa Umar pun tak apa percaya juga. La, Umar kata tak kenal. Faman anta? Siapa mu ni? Bila mari kecek dengan Nabi pelik-pelik ni. Tapi orang kaya, kau perak. Qala ana Zaid bin Sa'nah. Bila Umar dengar nama ni, rupanya dia kenal dah. Nama ni nama salah seorang daripada pendeta ulama Yahudi besar. Umar kata, Al-Habar, Tok Guru Yahudi? Qala na'am. Ya, aku. Umar apa slow lah cakap. Mungkin dengar tu Syekh besar ni. Ma da'aka an taquli Rasulillah ma qulta. Zaid, apa sebab membuat lagu ni ke Nabi? Mu cakap baik-baik pun tak apa nak, bini makan bayar hutangmu. Memang jekoh depan orang celek mata ni apa benda? Faqul tu ya Umar. Zaid kata, Umar, dengar cerita, mu jangan marah lagi aku. Aku cek semua dah. Hak dalam kitab Taurat, muka Nabi, sifat Nabi, perangai dia, semua aku jumpa belaka dah. Aku sudah pasti. Makna kalau kita agak 90% dah sah dia ni Nabi. Tinggal lagi 2 perkara aku tak jumpa lagi. Yasbiqu hulmuhu jahlahu. Maknanya lemah lembut dia tu akan mengkontrolkan kemarahan dia. Dan kalau orang provokasi buat tak molek dia bertambah lagi ke kelembutan dia tu. Allahu akbar. Sekarang ni aku sudah jumpa 2. Fa ushiduka ya Umar, aku saksi kamu ya Umar, inni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Isytihar masuk Islam. Kita kata masya Allah. Islam. Wa ushiduka Umar, mu saksi anna syatra mali, mu tahu aku ni orang kaya, separuh daripada harta aku lillah wa li rasul, aku sedekah. Masuk Islam sedekah pula. Masya Allah. Allahu akbar. Faraja'a Umar wa Zaid ila Rasulillah. Umar apa tarik Zaid, mai kita pergi balik semula ke Madinah, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisytiharkan dia masuk Islam. Jadi kata di para ahli sejarah kata, tuwfiya fi ghazwati Tabuk muqbilan ghaira mudbirin. Zaid bin Sa'nah ni mati dalam peperangan Tabuk dalam keadaan berdepan dengan musuh, tidak lari. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Hadzal hadis rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Tabarani bi rijal thiqat wa hasanahu al-Hafiz al-Mizzi rahimahullahu taala wa lil hadits syahidan. Kata di muhakkik pengarang kita ni, wallahu alam. Jadi dia kata sanad dia baik, saya baca. Baik. Itu 2 saksi daripada ulama Yahudi yang masuk Islam. Sekarang ni kita berpindah kepada Yahudi yang tak masuk Islam. Wa amma man lam yuslim. 2 Yahudi tak masuk Islam. Daripada Al-Filtan bin Asim.
Dia kata, kami duduk sekali dengan Nabi. Biasalah orang Yahudi, dia duduk di Madinah sekali. Mana ada satu majlis Nabi, dia pergi juga. Fasyakhasa basari ila rajulin fil masjid. Kata di Filtan, Nabi tengok seorang laki-laki ada dalam masjid. Nabi tanya, ya fulan. Nabi panggil orang itu. Dia kata, labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa saja Nabi tanya dia, dia jawab, ya Rasulullah. Pelik ni. Nabi kata, atashhadu anni Rasulullah? Musaksi ke aku Rasulullah? Dia kata, tak. Habis, kenapa panggil Rasulullah? Sebab orang panggil, aku panggil juga. Dia panggil berbahasa lah. Orang kata pandai bahasa, macam kita kan. Kita tak kenal orang ni. Tapi orang panggil tuan, syekh, datuk, panggil datuk. Mu kenal dia? Tak tahu. Jadi dia panggil Rasulullah. Nabi kata, musaksi aku Rasulullah? Dia kata, tak. Nabi kata, ataqra'ut Taurah? Mu baca kitab Taurat? Ya. Injil? Dia kata, Taurat dengan Injil aku baca. Quran? Mu baca Quran? Dia kata, tak lagi. Kalau aku nak baca boleh, ya aku baca. Aku pandai baca. Sedap dia ni. Nabi pun tanya dia, baik, mu kata mu baca Taurat dengan Injil, hal tajiduni fit Taurah, mu dapat ke tak sifat aku, sifat Nabi ni dalam kitab Taurat dengan Injil, ada ke tak? Gapo dia jawab? Dia panggil ayat belik, ajidu mislak, aku jumpa macammu, macam, wa mislah, gaya dia pun lebih kurang awak. Sudah. Kami harapkan orang tu daripada keturunan Yahudi, bukan mu. Bila aku jumpa orang mu ni, fa nazarna, aku tengok perhati kamu, fa iza laisa antahu, bukan mu, orang lain. Nabi kata, kenapa? Kenapa mu menafikan aku? Mu kata sifat dia lebih kurang aku, tapi kenapa kamu tak percaya dengan aku? Dia kata dalam kitab Taurat, dengar cerita ni. Dalam kitab Taurat, dia kata apa? Orang yang akan masuk syurga, pengikutmu ni, 70,000 masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Pas aku tengok mu ada ikutmu Madinah ni, ada 300 orang. Mana 70,000? Tak cukup. Nabi SAW bersumpah, Nabi kata, fawallazi nafsi biyadih la'anahu. Nabi bersumpah, akulah dia. Dalam kitab Taurat tu aku. Hak 70,000 tu umat aku. Sekarang ni sikit lah. Nanti lepas ni ramai lah umat aku. Tak hirau juga. Berhenti sakat tu. Tak ada riwayat kata, si laki-laki ni masuk Islam. Boleh jadi, dia ni di kalangan Yahudi hak kerah kepala, ya'rifunahu wa yunkirun. Dia kenal Nabi tapi dia engkar. Tak mau terima. Nasib dia. Hadzal hadis rawahu Tabarani wal Bazzar bi rizal thiqat wa rawahu Ibnu Hibban bi isnadin hasan, wallahu alam. Itu dari sudut sanad. Satu lagi kisah. Kisah ni tak boleh tak cerita ni, menarik ni cerita ni, sedap. Safiyah binti Huyai. Safiyah ni anak kepada ketua Yahudi di Khaybar, nama dia Huyai bin Akhtab. Buh nama molek. Huyai bin Akhtab. Dia kata, satu pagi dia tengok ayah dia Huyai dengan pakcik dia Abu Yasir duduk cakap. Dia kata orang tu ada di Madinah lah ni. Habis, mari kita pergi. Kita pergi siasat. Betul ke dia? Keluarlah Huyai ini dengan Abu Yasin, dua-dua Yahudi belakang, kepala pengak Yahudi, pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelak dah, balik dua beradik ni. Balik juga orang panggil lembek, tak bermayar. Stres. Mari duduk dua beradik ni cakap. Kata di Abu Yasir, Huyai, kalau enggak, apa dia? Bang, ahwa, ingat bahasa Arab, dua putih. Ahwa, dia ke tu? Kalau kita baca lagi tak Taurat tu, dia ke?
Mana Muhammad ni? Dia dah kah? Kata dia Huyai, na'am huwa. Yalah dah. Dia dah ni. Sebiji sifat dalam kitab Taurat duduk pada dia. Qala ata'rifu wa tusbitu. Abu Yasir kata, Huyai, betul-betul mu kenal, mu yakin dia? Qala na'am. Yakin. Adik dia bertanya, fama fi nafsika minhu. Huyai, apa sikapmu? Apa sikapmu terhadap dia? Gapo kita nak buat? Patutnya ialah takdir Allah Taala, tak ada rezeki. Patut dia melompat, kita masuk Islam. Lah, dia kata apa dia? Adawatuhu wallahi im baqi ma baqitu abada. Dia kata aku akan lawan dia selagi hidup. Lawan tetap lawan. Apa boleh buat? Mati dengan kafir. Allahu akbar. Jadi cerita ni panjang. Akhirnya dalam peperangan Khaybar, Yahudi telah ditangkap. Ada yang kena tawan dan ada macam-macam, termasuklah Safiyah. Anak dia kena tawan. Akhirnya Safiyah ini ramai orang pakat minat ke dia. Dah. Orang ni kata, hak dia ni, hak dia. Orang kata tak layak. Tak layak Safiyah ni kecuali duduk di bawah Nabi. Sama ada jadi isteri atau jadi hamba, biar jadi Nabi. Biar duduk bawah Nabi. Orang lain tak pada. Kalau tidak, orang panggil kokeh pula. Dia ni kata, aku tahu dia tadi. Dia ni kata, saya main. Katanya comel Safiyah. Dan anak pula orang besar. Maka Nabi kita salah ambil Safiyah, merdekakan dia. Orang tengok, dia jadi isteri ke jadi hamba. Waktu nak naik kenderaan, Safiyah tutup aurat dia, orang tahulah dia sudah jadi isteri. Radhiyallahu anha, Safiyah, anak bapak Yahudi, jadi isteri Nabi. Bapak dia, adawatuhu wallahi ma baqitu abada. Aku akan lawan dia selagi hidup. Apa boleh buat, nasib. Patutnya dia tengok dah anak dia jadi isteri Nabi dah. Bolah, duduk main sakit hati ya. Nah. Maka Allah Taala sebut, wa kanu min qablu yastaftuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bila mari orang Nabi sungguh dia kena, mereka kafir. Allah kata laknat Allah Taala ke atas puak-puak kafir. Nauzubillah. Allahu akbar. Dalam ayat lain Tuhan kata hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dalam diri mereka, ia menyebabkan mereka tak boleh terima. Nasiblah. Kita kata nasiblah dia, kan? Baik. Kita pergi kepada cerita Ruhban Nasara pula. Hak sana Yahudi. Hak ni kita pergi pada pendeta Nasara. Biar kajian kita ni lengkap. Seorang sahabat nama dia Salman Al-Farisi. Cerita Salman ni kalau anak nak cerita sungguh 2 jam baru habis. Tapi kita nak cerita 3 minit. Buka molek telinga tu. Kalau tidak tak faham. Salman ni anak orang kaya. Ayah dia sayang ke dia lebih kepada saya anak perempuan. Jaga dalam rumah. Tak boleh jalan, tak boleh derak. Bila ayah dia tua, dia kata Salman, tak boleh dah lagu ni. Mu kena pergi tengok kebun kita di sebelah dia ujung kapur tu, tengok. Jadi Salman pun berjalan-berjalan tengok. Nak siapa kau kebun dia tu, dia tengok. Muka budak tak rajin berjalan, jumpa je dia tengok orang ramai pelik. Ramai orang sini. Ada gapo Dia pergi tengok. Rupanya ada tok rahib Nasara duduk mengajar dalam gereja. Dia masuk pergi. Dengar. Lama-lama molek hak ni pada ayah aku duduk semua hapi tu. Ayah dia majusi. Semua hapi. Molek hak ni. Akhirnya Salman lari daripada rumah, ikut padri ni nak jadi Nasara. Sore padri mati. Akhir sekali dia panggil padri Amuriyah. Hak ni Allah ni. Dia kata Salman, aku nak mati dah ni. Lepas pada ni mu tak jumpa lagi ulama-ulama Nasara yang betul-betul beramal dengan kitab dia. Jumpa hak kaki kelentung saja. Zaman tu
Maka aku nasihat kamu, Nabi akhir zaman tak lama dah nak keluar. Dia duduk di sebuah negeri yang tanahnya hitam, banyak pokok tamar. Sebab itulah orang Yahudi dia pergi lalu ke Madinah. Ramai Yahudi di Madinah. Sebab dia baca dalam kitab Taurat, Nasara baca dalam kitab Injil, Nabi akhir zaman akan lahir di bumi yang banyak pokok tamar dan tanah dia hitam, berbatu. Tengok kalau pergi di Madinah, tanah dia batu. Perasan tak? Kalau kalian tak perasan, main tak tambah ni. Kalau kita buat turun cerita ni, ingatlah. Pada tu kena gitu guide dia, jadi setengah guide ni, cara kau duduk pergi mengutip pasir ubak pelik-pelik. Baik. Bila dia habis dah cerita, akhir kali dia pun nak mengembara pergi ke Madinah. Siapa tengah jalan, dia kena tangkap, kena tawan. Nya jual dia mau jadi hamba, dibeli oleh Yahudi Madinah. Dalam pesanan Tok Guru dia tadi, dia sebutlah Nabi alamat-alamat dia gini. Sifat dia gini. Di antara tanda yang boleh kena, 3 tanda. Tengok. Apa ni? Berbeza-beza tanda ni. Cerita Abdullah bin Salam tadi 3 soalan, kan? Zaid bin Sa'nah sifat marah dengan pemaaf. Salman 3 tanda. Tanda yang pertama, Nabi SAW ini dia akan terima hadiah, dia makan. Yang kedua, dia tak makan sedekah, zakat tak ambil. Yang ketiga, atas bahu dia ada cop tanda khatamun nubuwah. Baiklah, ringkas cerita Salman sapa Madinah. Waktu kata kita nak cerita ringkas ni. Nanti ada cerita lain kali. Rasa dalam cerita benar, kisah benar dari Nabi dulu kita cerita satu malam, tajuk ni saja. Baik. Salman pun sapa Madinah, kena jadi hamba, dia dengar Nabi mari, dia pun ambil buah tamar. Buah dalam bekas, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Muhammad, ni aku beri kamu ni sedekah. Tamar sedekah ni, mana macam zakat lah." Nabi pun ambil. Nabi suruh sahabat-sahabat dipersilakan makan. Nabi sebiji pun Nabi tak sentuh. Salman duk perhati tengok. Satu. Mana dia tak makan sedekah. Dia bagi belakang. Summan saraftu fajama'tu syai'an. Aku pun kumpul lagi buah tamar. Pergi cari Nabi, pun tak bawa. Dia kata, "Ya Muhammad, aku tengok mu tak makan sedekah. Ni aku bawa tamar ni hadiah." Nabi pun bismillah, fa'akala Rasulullah. Nabi kita makan bismillah, dia beri sahabat-sahabat makan. Kata Salman, "Hatani isnatan." 2 dapat. So lagi. Tanda atas bahu, khatamun nubuwah. Dia dengar ada kematian di Baqi' di Madinah, Salman pun pergi kubur. Mesti Nabi ikut. Nabi ni dia pakai selimut kain ni. Dia panggil ridak, dia selimut kain dia. Bila Salman tengok Nabi, dia asyik duduk belakang Nabi, duduk ita tengok. Nabi perasan dah. 2 kali dah dia ni mari. Nyari benda ni. Nabi pun apa dia? Fa'alqa ridahu an zahri. Nabi kita campur kain dia. Akak kain. Salman pun tengok. Dia tanda khatamun nubuwah ni besar telur puyuh. Ada atas belakang Nabi tu timbul gitu tanda. Bukan macam orang buat ubat pelarih segitiga tu. Tu ubat pelarih nama dia tu, pelarih hak karut khurafat. Tanda Nabi ni bersatu ya. Cik ada atas belakang. Salman tengok, Allahu akbar, fa'araftuhu. Aku tahu sah dia Nabi. Fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abgi. Salman terus peluk Nabi, menangis, dan dia kata, "Jumpa dah aku cari." Berapa umur dia? Umur Salman berapa tahun? Kata Imam Nawawi, yang sahihnya umur Salman 250 tahun baru jumpa Nabi. Berapa lama dia mengembara dari seorang padri ke seorang padri, dari negeri-negeri. Siapa umur 250 tahun baru dia jumpa Nabi. Kita baru 5 hari mari ngaji pondok, tak kena baca Fatihah nak lagi klik dah. Apa benda lagi ni? Tak ada habis khatam sebuah kitab nak lagi klik dah. Salman mengembara 250 tahun cari kebenaran, alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Nawawi kata,
Ada wakil dah, ada kata 350. Kita ambil 250 pun pelik dah zaman kita ni. Zaman Nabi Nuh pelik apa 1000 tahun kan. Baiklah, habis cerita Salman. Kita pergi lagi dua cerita ringkas. Cerita ringkas lagi iaitulah cerita Bahira Ar-Rahib. Cerita Bahira Ar-Rahib ni ada sedikit perbincangan lah, tapi ana sebut dua-dua riwayat. Waktu Nabi SAW ikut Abu Talib pergi ke Syam nak pergi berniaga bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi bila sampai di Syam, berhenti di dekat dengan gereja Bahira ni di Syam, di Busra. Waktu ana muda-muda dulu saya pernah pergi ke tempat ni, dekat dengan kubur Imam Nawawi di Busra, di Syam. Jadi bila Nabi kita sampai, Bahira ni mari tengok budak ni, mari sini. Katanya dia buat majlis jamuan. Dia kata, "Hei Quraisy, semua hak ada tu mari belakang. Makan sini." Sebab dia nak tengok. Sebab Nabi kita jalan tadi ada tanda, pokok tu macam bergerak menyambut kedatangan Nabi. Bahira tengok. Jadi mari-mari dia duduk tengok muka sore masuk. Tak sebelah kau ni muka penyagak. Tak ada muka Nabi. Dia tanya, "Ada lagi tak orang hak rombongan ni tak mari sini?" Ada. Dia kata ada. Anak kita budak kecil ni. Dia duduk tunggu dengan barang-barang kita dekat utara ni. Apa tak mari ya? Dia kata, "Hak mari hak besar-besar ni VIP. Hak tu budak-budak tu biar lah. Aku nak hak tu." Cerita dia kan bila dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inilah tandanya aku tengok dalam kitab Injil ada tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kisah ini disebut oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga diriwayat oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Kita tengok ada khilaf ulama, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi kata dhaif. Tapi waqawahu al-Hafiz fil Fathi, Ibnu Hajar kata sanad dia bagus, boleh terima. Dan ulama yang kemudian dalam Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata sahih sanad dia dalam kitab sirah dia, sahih as-sirah. Wallahu alam, yang pentingnya ada perbincangan. Sebab ana sebut ni sebab ada orang tolak terus dan ada orang terima terus. Jadi kita ambil jalan tengah. Yang pentingnya ada. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara cerita-cerita yang disebut. Kemudian qissis, pendeta-pendeta Yahudi Nasara ni ramai yang jujur-jujur. Yama lagi yang jujur, bila dia dengar Quran dia menangis. Nih, tengok ni. Dalam surah Al-Maidah ayat 82, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku." Mu akan dapati orang yang paling ganas bermusuh dengan Islam ini, siapa dia? Orang kafir dengan Yahudi. "Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara." Orang yang paling lunak iaitulah puak Nasara. Nasara ni, Nasara hak juruh ni. Nasara tak juruh pelanan juga. Maka kata di para ulama, puak-puak ni yang dipuji oleh Allah Ta'ala ni sebab apa? Sebab dia baca dalam kitab Injil sudah ada sifat-sifat Nabi, maka mereka kenal. Bila dia dengar Quran, dia menangis. Allahu Akbar. Sebab dalam kitab Injil sudah ada wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa telah beritahu pada pengikut dia, Nabi selepas daripada aku nama dia Ahmad. Tapi apa boleh buat? Bila sampai jumpa dengan Nabi tak semua ikut. Yang keempat, kita baca cerita saksi daripada pemimpin politik zaman Nabi. Yang pertama, Herakla, Raja Rom. Waktu dia berjumpa dengan Abu Sufyan, berdialog, akhir kali Herakla kata, "In yakun ma taqulu haqqan." Abu Sufyan, kalau betul sifat hak memberi tahu saat ni, Nabi kita ni orang begini, orang jauh, orang ni, fa innahu nabiyyun, dia tu nabi.
Apa boleh buat? Herakla peripu, Asaqif, ulama-ulama padri dia peripu. Herakla tanya, mu dengar dah ke? Nabi akhir zaman, Malikul Khitan, raja yang bersunat tu ada dah di Madinah. Mu tahu dah kan? Tahu dah. Kita nak jadi pengikut dia ke lagu mana? Kalau nak kekal kerajaan kita kena ikut dia. Oh, bila Herakla bagi cadangan nak ikut Nabi, padri-padri yang ada dalam majlis ni bongkar lari nak keluar daripada bilik. Herakla kata, aghliqul bab, kunci pintu. Kata di para ulama, Herakla nampak dah Nabi, padri ni, penasihat-penasihat agama ni, ia merusakkan dia. Kita hari ni pun lagu ni juga. Penasihat agama ni tak bagi tahu betul, hak ni sunnah, hak ni tidak sunnah, hak ni patut dibuat, ia ni tak patut dibuat. Kita tak bagi tahu nasihat yang betul kepada pemimpin. Pemerintah diingat betul dah, sebab hak ada bawah dagu dia ni, penasihat-penasihat agama ni berat-berat. Jadi kita kata mereka lah akan bertanggungjawab. Pada itulah dikata pegawai-pegawai agama ni duduk di bawah dagu pemimpin besar. Kita kata kamu jangan cakap besar, jangan seronok dengan jawatan yang diberi. Kamu kena ingat kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kerana tidak bisik dengan betul kepada pemimpin. Tengok apa boleh buat. Herakla nak masuk Islam. Dia kata apa? Wala yablughanna mulkahu ma tahta qadami. Dia nabi, dia ni tanah aku pijak di Syam ni akan jadi di bawah pemerintah dia. Panjanglah akhir kali bila Herakla nak ikut, Asaqif, padri-padri dia pula lari. Allahu akbar. Di antara tokoh lagi Raja Najasyi. Panjanglah cerita Najasyi ni. Kita cerita lain kali lah tuan-tuan sekalian. Akhir sekali Tuan Syekh kita ni telah menukilkan pandangan daripada kitab-kitab apa ni kitab Yahudi ni, apa dia panggil? Taurah, Injil ni. Kau orang putih panggil apa? Bible. Dia sudah cek dalam kitab Bible. Ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi disembunyikan oleh pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan. Bukan baru, daripada zaman Nabi dia sembunyi sampai zaman Loni sembunyi. Kita kata apalah, nasiblah mereka. Mudah-mudahan kita semua selamat. Tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita banyak berselawat. Malam Jumaat, malam selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi alhamdulillah sekat kita duduk kempen malam Jumaat, malam selawat ni ramai dah orang jawab. Kalau tidak kak, malam Jumaat, malam sengih suka sama-sama dia. Sengih muda-muda lah tua sengih tak ada apa juga. Nah, jadi cerita dia. Lah ni sedap dah kita. Malam Jumaat, malam selawat. Pakat selawat belaka insya-Allah. Baik, kita ada lagi mungkin 2 siri lagi untuk khatam kitab kita ini insya-Allah. Kita akan tamatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.